Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa naf'ana bihi wal muslimina bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah. Syukur kita kepada Allah kerana dengan izin daripada Allah pada pagi ini kita dapat bersama-sama menyambung muzakarah ilmu kita dalam bab tasawuf. Saya merujuk kepada kitab yang telah ditulis oleh Al-Alamah Al-Hafiz Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafiz yang bertajuk Mahiyatut Tasawuf wa Simatu Ahli. Maksudnya hal ehwal mengenai tasawuf dan ciri-ciri pengamalnya. Siapakah orang yang beramal dengan tasawuf? Jadi pada pertemuan kita dulu kita dah memperbahaskan apa yang telah dinyatakan oleh ulama dalam kitabnya. Tasawuf itu ialah kesungguhan dalam mengamalkan dan menerapkan ciri-ciri yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh penghayatan dan pemantapan. Itu dulu kita berbahaskan. Maknanya orang tasawuf ni, apa yang dimaksudkan dengan tasawuf? Iaitu seorang itu berusaha apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dijadikan pakaian dalam diri dia. Itu mudah untuk faham. Tasawuf tu bahasa mudah nak faham. Kita menjadikan segala perintah Allah Ta'ala dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pakaian diri. Itu mudah faham. Cuma dalam kitab ni disambung apa? Dia kata tasawuf ini juga merupakan peningkatan daripada ilmu yakin kepada ainul yakin. Tasawuf tu maknanya apa? Iaitu peningkatan ataupun perubahan daripada ilmu yakin kepada ainul yakin. Apa benda tu dua-dua tu yang namanya ilmu yakin dan ainul yakin? Saya nak sebutkan tuan-tuan ilmu yakin. Ilmu tu ilmulah yang kita belajar. Ilmu yang kita belajar tu sampai boleh membina keyakinan diri, maka dipanggil ilmu tu ilmu yakin. Jadi tak boleh tidak nak mencapai ilmu yakin ni, dia kena duduk dalam majlis ilmu. Dia kena duduk ada guru, ada dia punya bahan yang diperbincangkan. Jadi bahannya tidak lain dan tidak bukan, kalau bab tasawuf ialah ilmu tasawuf. Kalau bab tasawuf ialah ilmu tasawuf. Jadi kena dibincangkan, kena dimuzakarahkan, kena dibahas sehinggalah kita faham betul-betul. Bila kita faham betul-betul, itu baru dipanggil ilmu yakin. Sampai dia membina keyakinan. Saya contohkan macam inilah, mudah nak faham tuan-tuan. Kalau kita nak semayang, kita kena ngadap kiblat. Bila menghadap kiblat tu, maka kena cerita kiblat tu ngalirnya ke mana? Ke Kaabah. Ke Kaabah. Jadi kita pun ceritalah tentang apa di Kaabah tu yang menjadi kiblat kita. Cerita Kaabah tu, tempat empat segi, sejarah Nabi Allah Ibrahim AS membina Kaabah di bumi Mekah, di tanah Mekah yang asal tak ada apa-apa, maka dibina Kaabah daripada awal zaman Nabi Allah Ibrahim AS sampai kepada sekarang. Kita dengar benda tu belum pernah tengok, sekadar cerita dalam kuliah. Dalam kuliah kita tak pernah tengok pergi ke Mekah, tak pernah tengok Kaabah. Baru ada ilmu. Maka kita ni semayang kat sini menghadap ke kiblat, menghadap Kaabah tadi yang tak pernah ditengok, tak pernah disaksikan dengan mata kepala. Cuma kita ada maklumat, kita ada ilmu, kan? Makna kita pun semayang Allahu Akbar menghadap ke kiblat, menghadap ke arah Kaabah. Maka itu baru ilmu yakin. Baru ilmu yakin. Sebab apa? Kita tak pernah tengok, tak pernah menyaksikan Kaabah. Itu contoh dia.
Jadi daripada ilmu tadi tu, yang kita tahu Kaabah ni macam mana, siapa bina, dekat mana, arahnya ke arah mana, maka itu baru ilmu yakin. Nak jadikan tangganya naik ke atas lagi, dipanggil ainul yakin. Ain tu makna mata, ain tu mata, yakin. Jadi artinya, ni istilah yang saya nak gunakan mudah faham lah. Jadi bila kita ni ada duit, kita pun naik kapal, pergi umrah atau pergi haji, sampai kepada Mekah, sampai ke Masjidil Haram, kita tengok sungguh Kaabah tu depan mata kita. Ya? Kita tengok tunggu. Yang dulu duduk dekat beroleh tu semayang, ngadap saja, tak nampak, menghadap saja. Macam mana? Berdasarkan ilmu yang kita belajar, yang kita mengaji, bahawa semayang tu mesti menghadap ke kiblat, dan kiblat tu arahnya ialah Kaabah. Jadi maknanya sekadar ilmu, kan? Tapi bila kita dah ada duit, kita dah boleh pergi, dah boleh terbang ke sana, kemudian sampai ke Masjidil Haram, kita duduk kat situ, tengok betul-betul masa mengangkat takbir, masa semayang, nampak Kaabah kat depan. Nampak Kaabah kat depan. Itu dipanggil apa? Ainul yakin. Itu contoh perumpamaan. Jadi tuan-tuan, kita ni belajar tasawuf daripada asalnya kena ada ilmu. Dia tak boleh main beramal tanpa ilmu. Dia kena ada ilmu dulu. Jadi maknanya dia kena belajar dulu, sehinggalah ilmu yang kita pelajari itu boleh membina keyakinan. Ada jenis orang belajar, dia tak dapat bina keyakinan. Kan? Tuan-tuan tengok, kadang-kadang orang belajar pun tak pakai ilmu dia. Dia tak guna. Kan? Orang belajar ilmu kesihatan, contohlah, belajar ilmu kesihatan, tiba-tiba kerja nyawit, contohlah kan, dia tak pakai ilmu dia tu, belajar bagai nak rak, kan, ilmu dah ada tapi tak guna. Dan ada jenis orang belajar tapi tak pakai. Macam kita lah tuan-tuan, kita belajar, kita nak bila umur macam saya, macam tuan-tuan kan, masing-masing masa tu dah ingat nak mati, kan, masing-masing lah. Apa tuan-tuan tak ingat nak mati, tuan-tuan? Kau nak rasa hidup terus. Jadi masa ingat nak mati ni, kita terfikir nanti aku mati ni nak buat apa, mati apa bekal. Masa tu kita dah nak repeat balik, kita nak pusing balik, maksudnya nak ingat balik masa-masa yang telah kita buang dulu, kan. Jadi kita pun belajar, asal dulu dah belajar ilmu tauhid, dah belajar ilmu fiqh, nak belajar pula ilmu tasawuf, nak bagi mantapkan ibadat kita. Jadi kita pun kena ada ilmu, mesti kena ada ilmu. Jadi kena belajar. Bila belajar, faham, baru dapat ilmu yakin baru, kan, baru dapat ilmu yakin, faham tu. Tapi ainul yakin belum lagi. Kenapa? Belum menyaksikan. Belum menyaksikan. Sebab itulah dalam hadis kata, bila kita beribadat, tak kira apa bentuk ibadat, semayang ke apa jugalah, maka dia katakan anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Kamu kena sembah Allah seolah-olah kamu melihat dia. Kan? Kita ni sampai mati kita tak dapat tengok Allah Ta'ala. Tapi kenapa Nabi sebut seolah-olah kamu melihat? Maka kat sana mesti kena ada ilmu. Kan? Macamlah tuan-tuan, orang cerita kepada kita, muka Pak Imam ni macam ni. Kita duk terbayang kat kepala otak. Kan? Duk terbayang. Tu baru cerita, belum jumpa. Sekali jumpa tengok, ya ke ni? Sebagaimana yang diceritakan, ataupun indah khabar dia rupa. Kan? Jadi kita ni disuruh menyembah Allah, beribadat seolah-olah kita nampak dia. Jadi untuk kita seolah-olah nampak tu macam mana? Kita kena belajar tentang sifat dia. Tentang sifat dia. Tapi Allah Ta'ala ni pula, Quran kata tak boleh tengok. Maksud tak boleh tengok tu, mata kita tak nampak, tak boleh saksikan dengan mata kepala. Dalam keadaan ibadat, Nabi suruh sampai kita boleh seolah-olah nampak. Jadi artinya mesti kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Jadi justru itu, nak faham ilmu tu macam mana? Jadi kat sana Nabi kata, tafakkaru fi khalqillahi
wala tafakkaru fi zatillah. Itu Nabi bagi contoh, Nabi bagi tips. Dia kata apa? Tafakkaru fi khalqillahi wala tafakkaru fi zatillah. Kamu kena fikir, kena kaji makhluk yang Allah jadikan, jangan fikir tentang zat Allah. Itu dalam hadis Nabi kata. Nak bagi kita faham, ya, nak bagi kita faham. Artinya apa? Kita nak ibadat seolah-olah kita meyakini Allah kita nampak, ya. Tapi memanglah tak nampak sebab laisa kamitsli syai'. Sebab Allah ni tak serupa dengan makhluk, tak serupa dengan makhluk. Cuma nak bagi faham macam mana? Dekat situ Nabi sebut, dia kata tafakkaru fi khalqillahi wala tafakkaru fi zatillah. Kamu kena memikirkan, mengkaji tentang makhluk yang Allah jadikan, jangan kamu fikir tentang zat Allah. Jadi kalau fikir tentang zat Allah, otak kita, ilmu kita tak sampai. Cuma kita kenal makhluk tu, kita akan kenal Allah. Melalui mengenali makhluk, kita akan kenal Allah. Macam contoh ginilah tuan-tuan. Orang kata kalau kita berjalan, nampak tahi lembu. Kan? Tuan-tuan berjalan, bila jumpa tahi lembu tu, tuan-tuan boleh faham dengan tahi lembu tu apa maksud dia. Ha? Apa dia? Memanglah tahi lembu tu najis. Tuan-tuan nak ajak tuan-tuan bagi faham. Sebab tadi Nabi kata, sebab kita ni nak memahami tentang Allah mesti melalui Nabi. Jadi Nabi kata, kamu kena fikir tentang makhluk yang Allah jadikan, jangan fikir tentang Allah, zat Allah. Zat Allah kita tak mampu nak mencapai. Sebab kenapa? Allah kata dalam Quran, laisa kamitsli syai', tak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Jadi kalau tuan-tuan pergi round satu dunia ni, nak cari benda, nak bagi perbandingan, memang tak jumpa. Tak jumpa. Walaupun di sana ada Allah menciptakan makhluk yang menghampirkan faham, itu pun tak serupa dengan Allah. Tu yang saya nak bagi contoh tuan-tuan macam ni. Kalau tuan-tuan jumpa tahi lembu tu, jadi tuan-tuan faham dengan tahi lembu tu apa? Abang tadi kata najis, kan? Haji kalau jumpa tahi lembu tu, Haji faham apa? Haji, apa yang Haji faham? Macam apa dia? Najis je lah kan? Fahamnya macam ni tuan-tuan. Bila kita jumpa tahi lembu, itu menunjukkan adanya tahi lembu, itu menunjukkan adanya lembu. Faham tak? Tu bukan juga, memang tu najis. Tahi lembu tu memang najis. Cuma yang saya nak sebutkan, bila kita jumpa tahi lembu, itu menunjukkan adanya, walaupun tuan-tuan tengok kat tempat tahi lembu tu tak ada lembu pun. Kan? Tak ada lembu, tapi adanya tahi lembu tu menunjukkan adanya. Mana mungkin kalau tahi lembu tu keluar tanpanya ada lembu? Kan? Jadi artinya, nak bagi contoh, kita disuruh oleh Allah, oleh Nabi, fikir tentang makhluk Allah Ta'ala jadikan, barulah kita boleh kenal Allah. Jadi artinya, sebab itu kata ulama dalam kitab, dia kata, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang kenal diri dia tu, yang dicipta oleh Allah sebagai makhluk, bila dia kenal diri itu makhluk, baru dia kenal siapa dia Allah yang menjadikan. Itu kedudukannya. Jadi Nabi kata, kita kena kaji alam dunia ni. Kaji macam mana Allah Ta'ala jadikan. Dengan kita kaji makhluk itu, baru kita boleh kenal Allah Ta'ala. Tuan-tuan. Itu kedudukannya. Jadi kat sini dia ajar kepada kita, mula-mula tadi dalam ibadat, kita seolah-olah kita nampak Allah Ta'ala. Nak nampak, memang mata kita sampai mati tak nampak. Kan? Kecuali dengan izin Allah besok di hari akhirat lah. Mengikut i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, kita di hari akhirat besok akan melihat. Dalam surah Al-Qiyamah menyebut demikian. Tapi dekat dunia ni kita nak beribadat, nak semayang, nak hidup, kan? Kita nak beribadat, ibadat kita kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil alamin. Semuanya kerana Allah Ta'ala. Dan caranya macam mana? Maka caranya yang disebutkan oleh Nabi tadi, kita kena fikir apa yang Allah Ta'ala jadikan. Dengan kita fikir apa yang Allah Ta'ala jadikan tadi, kita akan mengenali Allah. Jadi dia kata kalau fikir makhluk Allah Ta'ala ni, mudah fahamnya lah tuan-tuan bahasa kita. Kena belajar ilmu sains. Faham tuan-tuan?
Dia kena belajar ilmu sains lah. Ilmu sains ni cerita pasal dunia je. Kena belajar geografi. Kan? Geografi, negara mana, bumi macam mana. Tu kena belajar lah tu. Jadi tuan-tuan, kita belajar ilmu sains tadi. Ilmu sains tu apa? Menceritakan tentang makhluk yang Allah Ta'ala jadikan tu. Kita belajar geografi, menceritakan tentang alam yang Allah Ta'ala jadikan tu. Jadi dengan alam yang Allah Ta'ala jadikan tu, kita ni tuan-tuan, dengan alam yang Allah Ta'ala jadikan tu pun dah terpesona kita ni. Kan? Sampai lupa balik dengan Allah Ta'ala. Tu yang silapnya. Kita patutnya mengenal dunia ni, mengenal alam ni, makin kenal Allah. Tapi rupa-rupanya lupa dengan Allah. Contoh, saya contohkan. Tuan-tuan, kan tuan-tuan tengok, tuan-tuan, isteri tuan-tuan, anak tuan-tuan, hari-hari kalau berjalan dia bawa handset. Betul tak? Kan? Betul abang kan? Abang pun hari-hari pun bawa handset kan? Cuma kat sini je tak bawa. Malu kena tanya ustaz kan? Tapi nak sebut gini, handset tu hasil daripada otak manusia. Handset tu hasil daripada otak. Betul tak? Ciptaan idea manusia. Daripada dulu tak ada handset, kena adanya handset, orang cipta. Daripada dulu tuan-tuan, handset apa tu pakai auto bateri besar, sampai kepada apa orang kata Nokia kecil, batu-bata, baling anjing mati. Sampai sekarang ni tuan-tuan, sampai ada Android, ada iPhone, ada Vivo, ada macam-macam lah kan, kecil. Artinya perubahan tu berlaku hasil apa? Hasil daripada otak manusia keluarkan ilham yang dia kaji, jadilah benda tu. Bila jadi benda tu, yang silapnya apa? Tuan-tuan tengok, otak manusia, kita pula tengok orang guna benda tu pagi, petang, siang, malam. Rasa takjub dengan benda tu. Pagi, petang, siang, malam. Pagi buka WhatsApp, tengah hari buka Facebook, petang buka YouTube, malam buka macam-macam buka lah. Kan? Padahal tu hasil daripada otak manusia. Kan? Ciptaannya. Manusia sampai lupa dengan Allah. Jadualnya berubah habis. Matlamat hidupnya hilang. Kan? Cuba tuan-tuan tengok. Anak tuan-tuan pegang Facebook, pegang handset. Semayang lambat. Kadang-kadang tak semayang. Bang pun macam tak berapa nak dengar. Kan? Mak bapak panggil lagi pula pekak badak. Ada handset tengah tangan tu, panggil. Main lah. Tu nak hujan, ambil apa jemuran tu, angkat. Dia mesti jawab, nanti dulu lah bah. Kan? Itu terpedaya dengan otak manusia. Sebab tu Allah Ta'ala tak suruh kaji otak manusia. Allah suruh kaji yang dia buat, yang Allah Ta'ala buat. Itu yang manusia buat pun manusia lalai. Manusia buat tu, manusia pun terpedaya. Betul tuan-tuan? Kan? Itu teknologi. Kena dapat benda tu tuan-tuan. Habis PL pun berubah. Iya tuan-tuan. PL berubah. Kalau bagikan apa ni tasbih, tak khusyuk dia. Tapi bagikan handset, khusyuk dia. Mak mertua lalu pun tak sadar. Bapak mertua lalu pun tak sadar. Ustaz lalu pun tak sadar. Tu tuan-tuan, tak sadar tu. Main benda tu. Kan? Naik bas main benda tu sampai lupa nak turun tuan-tuan. Dah sampai destinasi lupa nak turun. Punya ghalib. Kan? Apa ghalib bahasa lain? Khusyuk tu lah senang kita. Kan? Itu handset tu otak manusia buat. Dia berubah. Otak manusia buat. Itu pun orang terpedaya. Orang terpedaya. Yang Nabi suruh bukan otak manusia buat. Dia suruh kaji dunia ni. Yang Allah Ta'ala buat. Yang manusia tak boleh nak buat. Contoh, nak bagi faham kita bila semayang ni sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekian alam. Nak bagi faham, itu baru ilmu. Nak bagi faham macam mana? Tuan-tuan tengok langit. Langit ni, tak ada kerajaan manusia pun buat. Betul? Betul tuan-tuan Tak ada. Kan? Kalau manusia buat ni kita rasa takjub dah. Kalau manusia buat. Betul tak? Contoh tuan-tuan, taman tergantung Babylon. Siapa buat? Tapi orang kata tu benda ajaib antara salah satu daripada 7. Betul tak? Itu manusia buat pun orang kata ajaib lagi. Apatah lagi Allah Ta'ala buat. Saya contohkan langit tadi. Langit ni tak ada satu kerajaan manusia pun yang buat.
Kemudian Allah Ta'ala buat langit ni tiang tak ada. Yang itu kita tak takjub pun, tak pelik pun. Betul tuan-tuan? Yang itu, sebab tu kita kena fikir tentang apa yang Allah jadikan, baru kita kenal Allah Ta'ala. Ni fikir tentang manusia buat, tu yang balik ke manusia tu. Fikir yang manusia buat, dia balik kat manusia. Saya selalu tuan-tuan bagi contoh, kalau kereta kita rosak, saya bagi contoh, kalau kereta kita rosak, kita jumpa kereta ke jumpa pemain kereta? Kalau kereta kita rosak, jumpa siapa? Jumpa kereta ke jumpa pemain kereta? Pemain kereta. Kalau jumpa dengan kereta, sampai bila tuan-tuan kereta tak selesai? Artinya kita ni manusia, kita manusia nak settle jumpa dengan manusia ke jumpa dengan Allah? Allah yang jadikan kita, tu baru betul. Ni kalau kita balik jumpa kat manusia, tu yang manusia menjajah manusia. Faham tuan-tuan? Jadi manusia tak merdeka. Jadi artinya yang saya nak sebut, kalau kita ada benda ni tuan-tuan, kita tak merdeka. Betul? Ada handset ni, kita telah dijajah secara moden. Kalau dulu jajah bawa bom, bawa apa ni, bawa macam-macam lah bawa. Tapi sekarang ni dia tak payah bawa, dia bawa ni je, habis kita. Jadual kita berubah. Jadual kita dengan Allah berubah. Sembahyang 5 waktu berubah. Kan? Tu. Jadual kita hidup berumah tangga pun berubah. Mana tak berubah? Allah Ta'ala kata, orang hidup berumah tangga ni mawaddatan warahmah, nak bina kasih sayang. Tapi kalau suami dah ada handset, isteri ada handset, suami ada grup alumni, isteri pun ada grup alumni, dia layan siapa? Grup sendiri tak? Dia lawan kawan dia, padahal duduk serumah tu, sebumbung tu kan? Satu duduk serambi, satu duduk kat dapur, masing-masing. Tak nak contoh ni, manusia balik kat manusia ni, otak dia biol gila tuan-tuan. Tu yang saya nak sebut. Sebab tu kenapa bila kita belajar tasawuf, Allah Ta'ala melalui Nabi perintah kita fikir tentang yang Allah jadikan, bukan manusia jadikan. Bila fikir tentang manusia jadikan, habis tuan-tuan, gila. Tapi kita kena fikir yang Allah jadikan. Saya contohkan tadi tuan-tuan, langit ni Allah buat lama daripada dulu, kan? Tak pernah renovation pun langit ni. Betul tuan-tuan? Kalau orang buat dulu, zaman dulu, selalu renovate. Tuan-tuan tengok dulu kereta, macam mana zaman dulu kereta. Kan? Dengan zaman sekarang, kan berbeza. Mesti ada perubahan. Tapi tuan-tuan, daripada dulu sampai sekarang, langit tu lah tak pernah renovation. Tiang pun tak ada. Tiang pun tak ada. Tuan-tuan, yang itu kita buat-buat tak nampak je. Kalau macam tu punya ciptaan Allah Ta'ala, yang manusia pun tak mampu nak buat macam tu, agak-agak tuan-tuan, antara manusia dengan Allah Ta'ala mana lebih hebat? Agak-agak tuan-tuan, manusia dengan Allah Ta'ala mana lebih hebat? Mesti Allah Ta'ala jawapannya tuan-tuan. Tapi manusia terpedaya juga dengan manusia. Tu yang jadi masalahnya tu. Tu yang kena belajar tu. Tasawuf tu sampai kita mengenal Allah. Tuan-tuan, saya contohkan begini. Ni tuan-tuan hidup atas muka bumi ni, kan? Atas muka bumi ni, bumi kita hidup. Tuan-tuan, kita ni diberitakan, diceritakan dalam ilmu sains, bumi ni dia bersifat statik ke bergerak? Bumi bergerak ke statik? Bergerak kan? Dia bergerak. Quran kata, dalam Quran surah Yasin tu Allah Ta'ala kata apa? Kullun fi falakin yasbahun. Ni kaji Quran tuan-tuan, kaji pun ada juga. Kullun fi falakin yasbahun. Itu surah Yasin. Kullun, semua planet itu termasuk bumi. Fi falak, di atas galaksinya. Falak tu di atas galaksinya. Mana paksi dia? Yasbahun. Dalam keadaan yasbahun. Perkataan yasbahun tu berenang-renang. Dia berjalan tu seperti orang berenang. Kan? Berjalan. Ni Quran sebut. Dia kata seluruh planet itu dia berjalan seperti mana bergeraknya dekat galaksinya, dekat paksinya, seperti orang berenang. Cuba tuan-tuan kaji. Kalau tengok orang berenang, dia macam Superman ke digoyang-goyang? Goyang-goyang. Soalannya, hebat tak hebat Allah buat langit, buat bumi ni? Bumi ni dia jalan bergoyang-goyang, tapi tuan-tuan jalan atasnya tak boleh. Tuan-tuan berjalan atas muka bumi tak golek pun. Kalau ikutkan tafsir Quran tadi, bumi itu jalan dia bergoyang-goyang. Betul tak? Tentu tuan-tuan dah tergolek aja, dah tergolek dah. Jalan sikit tergolek, jalan sikit tergolek.
kena gempa bumi tuan-tuan, bergegar habis, kan? Tapi inilah dia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita kaji ciptaan Allah Ta'ala macam tu, oh barulah kita nak tahu ini bukan makhluk punya buat. Ini bukan manusia punya buat. Yang inilah yang kena kaji sehingga kita mengenal Allah dalam ibadat tadi seolah-olah kita nampak Allah. So kaji dunia ni, so kaji langit. Tapi mana ada orang tuan-tuan kaji bab tu? Jarang orang kaji bab tu. Tuan-tuan masa berjalan atas muka bumi, tuan-tuan perasan tak bumi tu bergoyang-goyang? Perasan tak? Tak perasan, kan? Tuan-tuan lagilah kalau jalan tu pakai kereta Lamborghini lagi tak perasan, kan? Jadi nak bagi perumpamaan hak macam mana? Mudah aja tuan-tuan, kan? Kita naik kapal terbang. Tuan-tuan bila duduk dalam kapal terbang, berjalan kat kapal terbang, tuan-tuan rasa aman tak aman? Duduk kapal terbang memang aman lah tuan-tuan, duduk selamat, duduk dalam kapal terbang. Tapi cuba tuan-tuan duduk luar kapal terbang, agak-agak jadi boleh tak? Ji boleh tak? Tengah kapal terbang tu terbang, tuan-tuan duduk luar, boleh tak? Dia punya laju 3,000 km punya laju tu, kan? Tak boleh, kan? Kita duduk dalam dia baru boleh, betul tak? Itulah perumpamaan mudah kita duduk atas muka bumi ni tuan-tuan. Allah Ta'ala yang takdir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah yang mengurus sekalian, bukan kita urus. Ini kadang-kadang tuan-tuan baru jadi Perdana Menteri temberang, bukan main. Minta maaf cerita, sekadar cerita. Baru dapat satu negara, temberang. Orang Jawa kata apa? Menteng kelek. Sini Jawa ke? Ada Jawa kan? Menteng kelek. Tuan-tuan, kerajaan Allah Ta'ala lagi besar. Sehingga kita diajak untuk mengkaji dan beriman dengan dia. Tu dia. Ni manusia tuan-tuan baru dapat jawatan sikit, payah. Kan? Bukan besar sangat jawatan imam je. Kan? Bukan imam sini, imam tempat lain. Kan? Kadang-kadang tuan-tuan tengok imam, dia punya baca tu pun dah tak berapa nak betul, sebab gigi tu bukan asli dah, palsu. Tapi kerana nak jaga keimaman dia, dia tak nak turun tuan-tuan, dia pegang juga. Tu yang masalah manusia tu dengan jawatannya. Cuba kita balik semula kepada yang diperintahkan oleh Allah tadi. Kita belajar tadi ada ilmu. Ilmu untuk apa? Untuk mengenal Allah. Sampai macam mana ilmu tu? Daripada ilmu yakin pindah kepada ainul yakin. Kita yakin sungguh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tuan-tuan, berapa ramai orang tuan-tuan, bila diajak kepada Allah balik, bila diajak kepada Islam balik, dia tak berapa nak. Kan? Ajak kepada hukum Islam, ajak kepada hukum Allah, padahal hukum tu bukan manusia punya, Allah Ta'ala punya. Bila diajak macam-macam alasan. Kan? Nak ajak kat surau pun macam-macam alasan tuan-tuan. Kan? Bilal bang, Allahu Akbar, sedap lagu, tukar-tukar. Daripada bayati tukar pada ras, daripada ras tukar pada jiharkah, daripada jiharkah tukar kepada apa ni, nahawan, macam-macam punya lagu bang. Tak sampai juga surau. Berjumpa-jumpa kat mana? Dekat warung. Jumpa pula kat warung, dekat surau tak jumpa. Bila tanya, Ji, kenapa Ji tak nampak subuh tadi? Minta maaf lah Ustaz, saya gaut, tak boleh nak pergi. Kan? Lepas tu tanya balik, warung ni boleh sampai? Warung lain. Macam-macam punya alasan manusia ni. Inilah manusia. Padahal tuan-tuan pergi semayang, bersemayang berjemaah, siapa suruh? Yang semayang tu, siapa suruh tuan-tuan semayang? Allah Ta'ala suruh, bukan ustaz suruh. Semayang berjemaah pun Allah Ta'ala suruh. Dalam Quran pun turun ayat, Allah suruh. Jadi nak patuh kepada hukum Allah Ta'ala ni bukan satu benda yang senang. Ajak tu, ajak bersemayang. Itu belum cerita ajak perang. Kalau ajak perang, kompong tak pergi tuan-tuan. Tuan-tuan, ini pun kalau ajak kuliah ni tuan-tuan, contohlah kalau kuliah, nak pergi kuliah ada roadblock, kan? Ada roadblock tengah jalan, terpaksa nak lalu roadblock ni, nak pergi kuliah, kena pula lesen tak bawa, agak-agak pergi kuliah tak? Patah balik tak pergi. Itu baru macam tu tuan-tuan. Tu yang kita kena belajar betul tu, kena kaji betul tu. Kenapa diperintahkan kita beribadat pada Allah, sehingga apa? Kita nampak Allah, kena kaji makhluk dia. Dan Nabi kata apa?
illam takun tara fa innahu yara. Dan kita pun memang tak nampak Allah dekat muka dunia ni, kan? Tetapi Nabi kata kita kena yakinkan diri kita itu Allah melihat kita. Part nombor 2 tu, nak meyakinkan diri Allah melihat kita, agak-agak senang ke tuan-tuan? Bukan senang. Kan? Kadang-kadang pergi semayang tu berjemaah, putu pun tak yakin lagi. Apatah lagi tak pergi. Orang yang belajar tu pun kadang belum yakin lagi. Apatah lagi yang tak pergi. Saya contohkan macam ni. Allah Ta'ala dalam Quran, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz perkataan pun yang keluar daripada mulut manusia kecuali di sisi dia ketika keluarnya perkataan tu ada raqib atid. Ya, ada raqib atid. Maknanya kalau kita ni jenis imannya betul, yakin dengan percaya pada malaikat, maknanya apa yang kita cakap tadi ada tukang catat. Tuan-tuan, tengok orang tak percayanya kepada Allah, tak percayanya pada malaikat. Tuan-tuan tengok, pagi-pagi kalau tak percaya tuan-tuan, pergi kat kedai nombor ekor. Cuba pergi kedai nombor ekor. Kan? Tuan tengok, bukan suruh pergi kat ekor, tak tengok siapa masuk kedai tu. Ramai orang Melayu juga masuk. Kan? Tu ramai orang Melayu yang masuk. Padahal tuan-tuan, malaikat ada tak ketika tu? Ada tak? Dia masa tulis tu ada tak malaikat? Ada. Tu yang nak sebutkan. Kalau dah malaikat yang makhluk Allah diciptakan untuk mengawal, untuk catat manusia, itu pun dia tak yakin, tak percaya, apatah lagi Allah Ta'ala. Lagilah. Kan? Sebab tu benda tu kena belajar. Benda tu kena muzakarah. Benda tu kena kaji. Itu yang diperintahkan begitu. Kalau tidak tuan-tuan, memang tak adalah. Tak ada. Kan? Contohlah tuan-tuan, ketiga janda seorang lalu, tuan-tuan kita tengok. Perasan tak tuan-tuan masa tuan-tuan tengok tu, malaikat tu pun ada kat kiri kanan? Perasan tak? Oh, tak perasan. Tapi sebab janda lalu, muda pula memang tengok. Siap sebut lagi, mamam, janda siapa? Tu tuan-tuan, imam pun tengok 2 kali 5. Ni tuan-tuan benda sebab tu kenapa kita ni kena belajar. Kena belajar, kena kaji. Kalau tak tuan-tuan memanglah. Lagi pula bila ilmu tak ada, syaitan banyak. Apa dia kata? Nak nunjuk alim lah tu. Gitu tuan-tuan. Tu bahasa syaitan tu. Kan? Bahasa syaitan. Jadi kita ni tuan-tuan kena faham. Sebab tu kenapa kena belajar. Kena duduk dalam majlis ilmu. Tu antara ilmu yakin dengan ainul yakin tu. Nak faham tu bukan senang. Antara benda maklumat, fakta dengan benda realiti. Saya nak mudahkan faham ilmu yakin dengan ainul yakin, antara fakta dan maklumat dengan realiti. Tu dia. Nak bagi faham benda tu. Jadi artinya kita ni belajar memang belajar, tapi nanti ilmu tadi yang kita ada, kita nak mengaplikasikan, nak terjemahkan dalam realiti, satu benda yang bukan senang. Kalau faktanya tu tak tu. Sebab tu kena belajar tuan-tuan. Kena hati-hati. Maknanya kena ada guru. Sebab tasawuf ni, kalau tak ada guru, susah tuan-tuan. Apa kata ulama? Ya, dalam kitab ni, bila kita belajar, dia ada perumpamaan yang disebutkan oleh ulama, ya, tentang ilmu yakin, ainul yakin tu. Dia sebut macam ni lah tuan-tuan. Ni kata ulama. Dia kata ulama, dia kata al-ilmu billah, ilmu tentang Allah, in kana bil adillati fahuwa ilmu yakin. Kalaulah ilmu tentang Allah tu dengan dalil, maknanya kita kenal Allah Ta'ala tu dengan dalil. Dalil apa? Dalil Quran dengan hadis. Maka dia kata fahuwa ilmu yakin. Itulah dipanggil ilmu yakin. Tu. Fa iza qawiya, tetapi dia kata kalau ilmu yang tadi ada fakta tadi, kita dah jadi kuat ilmu tu, fahuwa ainul yakin. Maka dia dah jadi ainul yakin. Fa iza faniya, tetapi ilmu tadi bila ada kita kuat sehingga fania. Fania tu maksudnya apa tuan-tuan? Hancur. Artinya apa? Kita tak memandang diri kita. Kita ni boleh semayang, boleh belajar ni tuan-tuan, bukan kerana tulang 4 kerat kita ni. Kalau kerana tulang 4 kerat kita ni tuan-tuan tak boleh nak bangun tidur tu pagi tadi. Sebab apa? Kita nak buka mata ni pun dengan izin Allah. Kalau Allah Ta'ala tak bagi izin, tuan-tuan boleh buka ke? Tak boleh buka. Semua dengan izin
Allah. Jadi artinya tuan-tuan, bila kita beribadat sampai keadaan apa? Fania tu maknanya apa? Kita tak memandang diri kita. Kita hanya pandang Allah. Kita mampu berjemaah itu kerana Allah. Kita boleh berkuliah itu kerana Allah. Bukan kerana rajin kita, bukan kerana kuatnya kita. Kalau ikut rajin kita dan kuatnya kita tuan-tuan, kita pun tak tentu lagi waktu ni tuan-tuan. Kalau kuliah tak ada, agak-agak je duduk mana pagi ni? Kalau kuliah tak ada, agak-agak duduk mana je? Depan TV. Betul lah. Memang betul lah tu. Depan TV dah tua-tua, kerja tak ada tuan-tuan. Kerja dah tak ada, pencen. Cucu pun dah tak ada. Kan? Nak ada orang rumah pun dah sama-sama tua. Bukan sayang lagi, dah kesian. Jadi lah tengok TV. Kan? Nak layan masa yang tak ada kerja, kemudian nak layan jiwa. TV. Padahal Quran ada, tasbih ada, boleh baca. TV juga cari. Kan? Itu pun kalau tak ada kuliah pagi ni. Betul tuan-tuan? Nah gitu. Jadi artinya tuan-tuan, dia kata apa? Kalau tidak kerana Allah Ta'ala izin, kita pun nak duduk majlis ilmu tu tak tentu lagi. Semuanya dengan izin Allah. Sebab tu kena belajar tasawuf, jangan memandang diri kita. Kemudian dia kata apa? Kata ulama dalam bab tu. Dia kata apa? Ilmu yakin. Ini dia sebut. Ilmu yakin tu kan nazar ilal bahar. Macam kita tengok laut. Kita ada ilmu tu. Kita baru ada ilmu. Kita macam tengok laut tu. Tu kata ulama macam tengok laut. Tu. Kemudian dia kata wa ainul yakin, tapi ainul yakin tu karaqibi fil bahar. Macam kita naik sampan kat laut. Beza atau tidak tuan-tuan? Perasaan kita tengok laut dengan naik kapal kat laut. Ataupun ni, tengok laut dengan naik sampan kat laut. Beza tak? Perasaan tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan duduk atas darat tengok laut. Oh sedap kan? Tepi pantai. Tapi cuba tuan-tuan naik kapal tu. Ataupun naik sampan, naik bot. Kalau tak termuntah atas tu. Kan? Itu tuan-tuan. Kan? Kalau jenis tak biasa duduk dekat kapal. Kan? Tuan-tuan naik sampan. Duduk goyang sana, goyang sini. Muntah tak muntah? Walaupun tak terjun, tak mati, tak tenggelam, muntah tu ada. Kan? Tu dia kata, kena belajar elok-elok. Dia kata ilmu yakin ni macam orang tengok laut. Tapi ainul yakin tu macam orang naik kapal atas laut. Tu kata dia. Itu perumpamaan ulama tu. Tuan-tuan, sebab tu kena belajar slow-slow biar faham. Kalau laju-laju lagi pula belajar tengah tua-tua, bateri pun tak berapa nak cantik. Jadi kena tahu tu. Jadi tuan-tuan, dia kata lagi apa? Dia sebutkan lagi wa haqqul yakin, sebab dia ada tiga. Ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Haqqul yakin. Haqqul yakin ni apa dia kata? Kaman gharaka fil bahr. Macam orang tenggelam dekat laut. Itu dia. Orang tenggelam berenang kat laut. Beza tuan-tuan, tengok dekat laut, naik sampan dengan laut, berenang kat laut. Beza tak tiga-tiga tu? Itu dia. Kan beza. Perumpamaan simple je. Senang nak perumpamaan, tapi cuba buat tuan-tuan. Kan? Cuba buat. Kalau tak menggigil, itu baru naik sampan tu pun dah muntah habis. Belum berenang. Silat-silat tuan-tuan. Bukan muntah. Terus tak boleh timbul. Terus tak timbul. Tu dia. Jadi kena faham elok-elok. Kena faham elok-elok. Kan? Sebab tu tuan-tuan, ada orang bila berenang, dia nampak tulang empat kerat dia. Kan? Nampak tulang empat kerat dia. Sebab tu dia berenang. Ada jenis orang bila berenang pakai tulang empat kerat dia, dia boleh jadi juara kalau dia memang pandai berenang. Kan? Tetapi ada orang berenang bukan juara, dia mati dengan berenang tu. Kan? Tu tuan-tuan kena tengok. Itu jenis haqqul yakin. Sebab tu, tapi kalau jenis juara, sebab tu tuan-tuan tengok dalam sejarah Islam. Kisah dalam kitab apa? Raudatul Riyahin. Kitab Raudatul Riyahin ini cerita para wali. Disebutkan ada kisah aulia Allah tuan-tuan. Dia naik kapal. Dengan satu rombongan kapal. Tiba-tiba kapal tu bawa tuan-tuan, harta tu bawa tu nak bawa ke Madinah. Kisahnya nak bawa ke Madinah. Tiba-tiba kena pukul ribut, pecah kapal dengan orang-orangnya pun nak tenggelam. Kan? Dengan orang-orangnya pun nak tenggelam. Harta tadi tu dah jatuh, orang belum lagi. Tiba-tiba ada satu orang daripada kapal keluar berjalan atas air.
Ni kisah awliya Allah lah kan, dan kita orang jalan atas air. Bukan berenang tuan-tuan, jalan. Kalau berenang tu normal lah tuan-tuan, tulang 4 kerat boleh lagi. Tapi kalau jalan atas air ni hebat tak hebat tuan-tuan? Mesti hebat. Jalan atas air kan. Tuan-tuan biasa tak jalan atas air? Ji, biasa tak jalan atas air? Biasa macam mana? Atas jembatan tu bukan atas air. Atas jembatan bukan atas air. Berjalan atas air biasa tak? Oh, tak biasa. Kalau tak biasa kena biasakan. Biar orang panggil wali kan. Dia bukan tak biasa jalan atas air. Tuan-tuan pergi naik feri, tuan-tuan boleh jalan atas air tu. Kan? Naik feri tuan-tuan boleh jalan atas air kan. Tapi nak sebut ni betul-betul jalan atas air. Jadi orang kata yang duduk dalam kapal tu kata, dia tanya dengan orang yang boleh jalan atas air tu, dia kata boleh tak tolong doa dengan Allah Ta'ala supaya kita ni tak tenggelam. Dia kata boleh. Boleh. Tapi kena ada syarat. Kau kena taubat, kena minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia pun semayang 2 rakaat atas air. Semayang 2 rakaat atas air tuan-tuan. Bukan atas surau. Semayang 2 rakaat, maka Allah selamatkan dia. Allah selamatkan dia. Dia orang yang ada tadi tu didoakan boleh pun berjalan atas air. Kemudian orang tu tanya balik, dia kata tolong doakan harta yang tenggelam tu, tolong minta Allah selamatkan. Kenapa? Harta tu adalah untuk orang-orang fakir Madinah. Jadi dia doa balik, harta tu naik balik. Ni bukan black magic tuan-tuan. Kan? Bukan magic ni. Kan? Ini memang jenis orang yang Allah Ta'ala berikan nusrah karamah. Itu orang yang 100% dengan Allah. Kita ni tuan-tuan walau duduk surau tu 100% dengan Allah Ta'ala belum tentu lagi. Kenapa? Perasaan dah ada kata bila ustaz nak berhenti ni dah ada perasaan tu. Dah siang dah ni. Ni tuan-tuan kita tak yakin dengan Allah Ta'ala. Kan? Orang nak pergi kerja ni tak habis pula kuliah kan. Contoh tuan-tuan kan, sebab kita ni jenis kata-katanya jenis apa? Parti gerakan. Tak gerak tak makan. Kan jenis macam tu. Jenis macam tu, tak gerak tak makan. Kan? Padahal tuan-tuan malulah sikit dengan cicak tu. Cicak kadang duduk surau tuan-tuan. Dia tak pergi pun pejabat duduk surau tapi makan cukup. Pelik pula cicak dapat makan ni pula bukan jenis lekat, dia jenis terbang. Makanan cicak ni jenis terbang kan, tapi punya tawakal dengan Allah Ta'ala, makanan dia cukup. Lah yang tak faham apa tuan-tuan, itu yang kena tarik cicak tu. Jenis tak faham tu. Jadi tuan-tuan faham tak istilah saya tadi? Antara ainul yakin, ilmul yakin kepada ainul yakin dan hakul yakin. Maka kita kena serah diri kepada Allah sepenuhnya. Kalau kita tak nak tuan-tuan, kita rasa kita hebat. Tuan-tuan tengok Allah nak dia nak kita jumpa dia. Allah nak kita ni jumpa dia. Macam mana? Dengan diberikan mati. Sebab tuan-tuan selagi tak mati, tuan-tuan tak jumpa. Kan diberikan mati. Tapi tuan-tuan tengok, dengan mati tu, sebelum nak mati, Allah jadikan beberapa fasa dulu. Tuan-tuan pernah rasa fasa budak-budak, fasa dewasa, fasa orang tua. Sekarang ni fasa orang tua lah. Fasa pencen ni, silap-silap fasa nyanyuk. Ni fasa tua. Jadi tuan-tuan dulu tuan-tuan pegang gelas ni, kita pegang, siap kita temberang lagi. Kau jangan main-main, aku baling dengan ni kang. Itu punya zaman dulu. Sekarang ni pegang pun dah getar-getar gitu. Kan? Pegang dah terketar lah tu. Terketar tu apa? Tu Allah nak bagi tahu kau tak lama lagi nak jumpa aku. Kan? Allah tarik satu-satu. Tu Allah tarik satu. Kita kena faham tu. Walaupun kita gagah dulu, dia bagi sikit-sikit dia tarik. Daripada gigi sempurna tuan-tuan tu, yang ada 32 gigi tu. 32 gigi 32 tu kalau senyum kat orang tuan-tuan, orang jenis terpedaya dengan senyum kita. Sebab jenis Casanova punya orang. Tapi bila dah tua macam ni, gigi bukan original, palsu. Ketawa pun bersembur air liur tuan-tuan. Masa tu tuan-tuan orang tengok pun menyampah. Kan? Orang tengok pun menyampah. Kadang-kadang bukan orang, cucu kata, atuk ni batuk tak tengok orang. Kadang-kadang begitu. Kenapa? Nak sedorkan diri kita bukan balik muda, dah tua. Itu tandanya apa? Allah nak beritahu kita, kau jangan temerang dengan aku. Allah nak beritahu jangan temerang aku.
Lama-lama tuan-tuan kita sakit makin tua. Bila nak mati tuan-tuan, orang ketiga dia nak sakaratul maut, kaki angkat pun tak boleh. Tuan-tuan kena serah diri 100%. Serah diri. Isteri yang hari-hari peluk pun tak boleh nak tolong lah. Anak yang sayang pun tak boleh. Masa tu serah diri ke Allah Ta'ala, ambillah nyawa. Kan? Tuan-tuan tengok orang mati. Dia nak kayuh balik, tak boleh dah. Dia serah diri. Jadi kita kena sedar diri tuan-tuan. Selama kita masih boleh jalan ke surau ni, jalan dah dulu. Jangan sampai besok tak boleh jalan. Kalau tuan-tuan sendiri yang jalan, wallahualam. Kan? Sebab tu tuan-tuan kena faham pepatah. Semayanglah di belakang imam sebelum kamu disembayangkan di depan imam. Kena faham falsafah tu. Semayang belakang imam. Jadi makmum, jangan sampai satu masa besok tuan-tuan kena sembayangkan oleh imam dekat depan imam. Ini kadang-kadang sembahyang berjemaah tak nak pergi tuan-tuan. Tak pernah sekali pun. Tiba-tiba mati tu nak duduk depan imam. Punya kurang ajar. Kan? Sembahyang jadi makmum tak nak tuan-tuan. Kan? Buang dah hari-hari tapi tak boleh pergi. Tapi bila mati orang bawa depan imam. Pergi surau sembahyang tu. Depan imam. Itu kalau bahasa kita kan panggil kurang ajar. Kan itu tuan-tuan. Dah lah tak pernah pergi. Tiba-tiba tu main depan imam je. Na'udzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan hari ni yang saya nak fahamkan 3 perkara tadi. Dia kata ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Jadi cukuplah kadar tu pagi ni. Banyak dah tu. Entah ingat atau tidak, Allah alam. Jadi kalau ingat dapat amal, alhamdulillah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, qalban khashi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan wa yaqinan shadiqan wa dinan qayyima. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.